Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalika wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Surah Al-An'am ayat yang ke-153. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu ataupun ikutilah ia. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, kerana itu akan memecah belahkan kalian daripada jalannya, yakni jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah wasiat bagi kamu dengannya, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Pertama sekali terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Zamzuri yang menjemput pengerusi Datuk Haji Muhammad Yusof bin Kasim, Timbalan Pengerusi, Setiausaha Bendahari, para imam, para bilal, seluruh ahli jawatan kuasa surah As-Sabah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan juga inayahnya serta pertolongannya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekali lagi. Dan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaannya yang Allah Subhanahu wa taala masih kurniakan kepada kita. Dan dalam masa yang sama kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita di atas jalannya, jalan untuk beramal dan juga jalan untuk beribadah dengan apa yang ditinggalkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung lagi perbicaraan dan juga perbincangan kita berdasarkan kepada buku diskusi isu akidah dan pemikiran semasa, pemikiran Islam semasa di Malaysia, yang mana kita masuk kepada bab yang berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, akidah yang bersifat dengan sifat wasatiyah, yakni pertengahan. Pada pertemuan yang terdahulu kita telah mengulas tentang definisi wasatiyah dalam akidah. Dan kita juga telah mengulas tentang manhaj wasatiyah dalam bab yang berkaitan dengan iman. Kerana ada bagi sesetengah golongan, mereka meletakkan iman itu terpisah dengan amal dan juga perbuatan. Manakala ada sesetengah golongan lagi yang menyatakan sesiapa yang beriman tetapi melakukan dosa besar dianggap sebagai kafir, yang dikenali sebagai kelompok Khawarij. Jadi kita dalam Islam ni kita ada dua kelompok. Kelompok yang terlalu longgar, dalam membicarakan tentang hukum hakam yang berkaitan dengan iman, hukum hakam yang berkaitan dengan fiqh, dan satu lagi kelompok yang dinamakan sebagai kelompok yang melampau. Kelompok yang melampau ketika membicarakan tentang perkara tersebut sehingga menganggap sesiapa sahaja yang bertentangan dan juga berbeza dengan mereka adalah terkeluar daripada kelompok Islam. Jadi bagi ahli sunnah wal jamaah, mereka memegang satu moto yang disebut sebagai la ifrat wala tafrit. Tidak terlalu longgar dan juga tidak terlalu melampau ketika membicarakan sesuatu perkara, bahkan sesuatu perkara itu dibicarakan berdasarkan kepada apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insya-Allah pada hari ini kita akan menyambung kepada perbincangan kita, iaitu tentang bab yang berkaitan dengan manhaj wasatiyah dalam sumber akidah. Manhaj wasatiyah dalam sumber akidah. Sumber akidah Islam, iaitu Al-Quran dan juga Al-Hadis ataupun As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai dua sumber yang terpelihara kandungan dan maksudnya.
Dan hadis yang dimaksudkan di sini ialah hadis yang diterima di sisi para ulama, termasuklah hadis hasan, termasuklah juga hadis sahih. Termasuklah hadis hasan dan juga hadis sahih. Adapun hadis yang disebut sebagai hadis dhaif, dia diklasifikasikan kepada dua kategori. Ada dhaif yang disebut sebagai dhaif yang ringan. Maka dhaif yang ringan ini dibenarkan untuk kita beramal dalam bab yang berkaitan dengan fadail amal. Fadail amal ni dia lebih merujuk kepada penambah perisa. Benda amal tu dah ada. Hadis tu untuk menambah apa yang terdapat dalam amal tersebut, untuk menambah kelebihan yang ada dalam amal tersebut, bukannya mencipta ibadah-ibadah yang baru ataupun amalan-amalan yang baru. Dan kategori hadis dhaif yang kedua ialah hadis dhaif yang berat. Dan hadis dhaif yang berat ini tidak diterima oleh para ulama untuk dijadikan bab yang berkaitan dengan fadail, bab yang berkaitan dengan hukum, bab yang berkaitan dengan akidah. Jadi sumber akidah Islam dia ada dua. Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kerana ada sebahagian ulama membezakan antara hadis dan juga sunnah. Ada ulama membezakan antara hadis dan juga sunnah. Mereka mengatakan hadis itu merupakan apa sahaja yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala sunnah itu bagi mereka merangkumi apa yang diperlakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua perkara yang berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua-dua sumber ini, yakni Al-Quran dan juga hadis, bersandarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, taraktu fikum amraini, sesungguhnya aku tinggalkan bagi kamu dua perkara yang mana lan tadillu, yang mana kamu tidak akan sesat selepas kedua-duanya, iaitu kitabullah dan juga sunnahku. Kedua-duanya tidak akan terpisah sehingga menemuiku di haud, yakni di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga. Dan daripada Al-Quran dan juga sunnah ini, daripada Al-Quran dan juga sunnah ini muncul pula pecahan-pecahan yang dicerakinkan ataupun pecahan-pecahan yang diterima oleh para ulama ketika membahaskan tentang bagaimana untuk membentuk hukum dalam Islam, seperti ijma', seperti qiyas, seperti kaedah-kaedah lain yang dipersetujui oleh para ulama dan ada juga yang diperselisihi oleh para ulama. Namun kaedah-kaedah itu masih tidak terkeluar daripada dua sumber utama yang agung ini, yakni Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua-dua sumber ini disokong lagi oleh dua sumber ilmu yang diiktiraf keupayaannya, iaitu akal dan juga deria. Kedua-duanya adalah termasuk dalam perkara yang dikategorikan sebagai asbabul ilmi, sebagai sebab yang menyampaikan kepada ilmu ataupun disebut sebagai sumber-sumber ilmu dalam bab yang berkaitan dengan akidah, iaitu akal dan juga deria. Imam Al-Taftazani mengatakan sumber-sumber ilmu ada tiga, iaitu yang pertama yang disebut sebagai al-khabar as-sadiq, perkhabaran yang benar, iaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua al-aqlu, akal, dan yang ketiga al-hawas yang disebut sebagai panca indera. Ketiga-tiga benda ini merupakan sumber ilmu. Bagaimanapun keupayaan akal dan panca indera dalam mensabitkan akidah adalah tertakluk kepada kemampuannya selagi mana tidak bercanggah dengan nas-nas Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan sebab itu Syekh Qahir Al-Baghdadi ataupun Syekh Tahir Al-Baghdadi dalam kitab dia Al-Farqu Baina Al-Firaq, ketika membahaskan tentang siapakah yang termasuk dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah, dia juga memasukkan golongan ahli kalam, golongan ahli kalam yang bersih daripada tashbih, penyerupaan, yang bersih daripada ta'til, yakni penafian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang bersih daripada bid'ah golongan Rafidah, Khawarij, Jahmiyah dan golongan An-Najjar, dan serta seluruh yang mengikut hawa nafsu. Maka golongan ahli kalam yang bersih ini, yang bebas daripada golongan-golongan seperti ini, mereka termasuk dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah, seperti mana yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Golongan Mu'tazilah
mereka juga digelar sebagai ahlul kalam, digelar sebagai mutakallimin. Tetapi apa yang membezakan antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah ialah Mu'tazilah disebabkan dia mendahulukan akal, kadang-kadang dia menafikan apa yang disebutkan dalam nas. Begitu juga dengan golongan Jahmiyah. Adapun Asy'ariyah, dia menerima apa yang ada dalam nas, cuma dia mencari makna yang bersesuaian untuk diletakkan pada makna hakiki terhadap nas-nas yang bersifat mutasyabihah seperti yadullah, wajhullah, ar-rahmanu ala arsyistawa dan sebagainya. Maka di situ ada perbezaan antara kelompok Asy'ariyah, kelompok Mu'tazilah dan juga kelompok Jahmiyah. Mereka Mu'tazilah menggunakan akal, Jahmiyah menggunakan akal, tetapi mereka menafikan apa yang disebut dalam nas semata-mata untuk menyamakan dengan logik akal. Adapun Asy'ariyah, mereka menggunakan akal, namun dalam masa yang sama mereka tidak meninggalkan nas. Bahkan mereka tetap berpegang kepada nas, namun mereka mencari perkataan ataupun makna yang sesuai bagi perkataan-perkataan yang mengandungi maksud tashbih untuk disesuaikan dengan pemikiran dan juga logik manusia, di samping untuk membersihkan manusia daripada penyerupaan dengan makhluk. Jadi sebab tu dia kata keupayaan akal dan panca indera dalam mensabitkan akidah, dalam menetapkan perkara-perkara akidah adalah tertakluk kepada kemampuannya selagi mana tidak bercanggah dengan nas-nas Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Malah sumber wahyu iaitu Al-Quran dan juga sunnah tetap menjadi asas yang paling utama. Jalan yang tiada pilihan untuk kita kecuali berpegang kepadanya dalam segenap kehidupan bagi mengenali hakikat-hakikat yang tidak mungkin dapat dirungkaikan oleh manusia menerusi panca indera maupun akal yang sejahtera. Maknanya ada benda yang manusia mampu rungkai dengan akal dia. Dan sebab itu apabila berbicara tentang golongan ahlul falsafah, golongan ahlul falsafah ni dia lebih kepada kelompok Hellenism, kelompok Ancient Greek, yakni kelompok-kelompok falsafah Yunani seperti Plato, Aristotle dan sebagainya. Dan perbincangan tentang Hellenism ni ada Tuan Haji Zamzuri tadi dia post buku tentang perbincangan tersebut. Ada dalam perbincangan yang berkait dengan sumber ilmu dalam Islam, kerana apabila berlakunya peluasan wilayah Islam, maka berlakulah kemasukan Islam secara beramai-ramai, maka di situ berlaku kemasukan sumber-sumber ilmu daripada pihak-pihak asing ke dalam Islam, sehingga ulama-ulama terpaksa berinteraksi dengan sumber-sumber ilmu tersebut. Jadi golongan ahli falsafah ini dalam banyak bahagian mereka bagus, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Mereka membahaskan tentang falsafah undang-undang, mereka membahaskan tentang falsafah pendidikan, mereka membahaskan tentang falsafah politik untuk mendapatkan negara bahagia, untuk mendapatkan negara sejahtera dan sebagainya. Mereka membahaskan tentang falsafah sosial. Bagus. Tetapi apabila tiba bab mereka membahaskan tentang Tuhan, mereka cuba untuk meletakkan Tuhan itu seperti alam material ataupun alam materialistik, alam kebendaan, dan mereka cuba nak capai Tuhan itu seperti mana mereka capai benda-benda yang bersifat kebendaan yang lain. Sedangkan hakikatnya Tuhan itu bukan bersifat fizik, tetapi Tuhan itu bersifat sesuatu yang bersifat metafizik yang tidak boleh dicapai dan juga tidak boleh digapai dengan akal. Maka di situ yang jadi selek ahli falsafah, dan ada beberapa tokoh ahli falsafah Islam yang terpengaruh dengan falsafah-falsafah ini dalam pembicaraan tentang Tuhan, sehingga mereka mengkesampingkan, meninggalkan nas ketika membahaskan tentang bab yang berkaitan dengan ketuhanan. Maka di situlah muncul kelompok mutakallimin daripada kalangan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah untuk kita kata untuk imbal balik apa yang berlaku pada ketika itu, untuk menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan dalam bab yang berkaitan dengan akidah, namun dibahaskan dalam kerangka falsafah, dalam kerangka akal dan sebagainya. Jadi Asy'ariyah dan juga Maturidiyah ni dia muncul untuk mendepani zaman pada ketika itu. Untuk mendepani zaman dan untuk mendepani kelompok-kelompok yang berbicara dengan Tuhan, yang berbicara tentang Tuhan tanpa had dan juga batasan. Sedangkan bagi kita umat Islam, had kita bila nak berbicara kepada Tuhan, dia mesti terhenti kepada nas Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, sumber akidah menurut manhaj wasatiyah adalah berada di antara pertengahan
Antara mengambil akidah menerusi zahir nusus Al-Quran dan hadis semata-mata tanpa penghayatan akal, dengan mengambil akidah hanya menerusi akal di samping mengetepikan nas ketika mana bertembung dengan kewarasan akal. Jadi dalam bab yang berkait dengan sumber akidah ini, aliran wasatiyah ataupun aliran ahli sunnah wal jamaah, dia mengambil pendekatan berada di pertengahan di antara kelompok, di antara kelompok yang mengambil zahir nas sehingga menafikan peranan akal, dan dalam masa yang sama dia mengambil jalan pertengahan dengan satu lagi kelompok yang hanya menggunakan nas sehingga mengetepikan, yang hanya menggunakan akal sehingga mengetepikan nas ketika mana bertembung antara nas dan juga akal. Jadi kelompok yang mengambil zahir nusus ini dikenali sebagai kelompok mujassimah, dikenali juga sebagai kelompok musyabbihah. Mereka mengatakan bila Allah kata dia ada tangan, maka tanganlah bagi Allah, dan dia menisbatkan tangan tersebut seolah-olah ada anggota seperti mana ada anggotanya manusia. Itu kelompok mujassimah. Ada satu lagi kelompok yang menisbatkan zahir ayat. Dia terima bila Allah kata yadun, tapi dia kata kalau ditanya tentang bagaimana yadun, la takyif. Dia tidak membagaimanakan dan juga tidak membicarakan. Sebab dia kata yaliku bijalalih. Kesemuanya adalah berdasarkan kepada layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah kata dia macam tu, kita terima je macam tu. Cuma kita tak memberikan anggota kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana kelompok mujassimah. Dan kelompok ini dikenali sebagai kelompok salafiyah mutaakhirin. Kelompok-kelompok salafi yang terkemudian, kelompok-kelompok salafi yang terkemudian yang mengambil pendekatan Imam Ahmad bin Hanbal ketika membicarakan soal ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihah yang zahir ayat itu seolah-olah merujuk Allah itu ada anggota seperti anggotanya makhluk. Dia terima zahir tetapi dia tidak memaknakan dari segi hakiki. Adapun mujassimah ini dia terima zahir dan dia memaknakan dari segi hakiki. Dan itu yang menjadikan mereka kelompok mujassimah, kelompok musyabbihah yang bertentangan dengan prinsip yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Allah itu tidak menyerupai sesuatu pun dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di situ perbezaan dia. Dan sebab itu bila datang ulama-ulama ahlil kalam ni, kadang-kadang mereka kritik juga kelompok-kelompok ni. Dia kata bagaimana nak isbat, nak terima zahir ayat tu ada tangan tapi nak menyatakan tak ada tangan. Dia akan jadi pertembungan di situ. Namun kedua-duanya masih termasuk dalam kategori mereka yang mempunyai akidah yang bersih dan juga akidah yang murni. Yang bersalahan dengan kedua-dua kelompok ini seperti kelompok mujassimah dan juga kelompok jahmiyah ataupun mu'tazilah, mereka itu terkeluar daripada jalan pertengahan yang digariskan dalam bab yang berkaitan dengan sumber akidah, Jadi dari segi sejarah teologi Islam ataupun dari segi sejarah pemikiran Islam, memang telah wujud pertembungan antara golongan yang membataskan akal dalam menerima akidah semata-mata melalui zahir nusus Al-Quran dan juga sunnah, dengan golongan yang melampau dalam menggunakan akal sehingga ke peringkat mengutamakan akal mengatasi nusus Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wujud. Sebagai contoh, golongan Mu'tazilah memberi keutamaan kepada kewibawaan akal dan mensekundarkan. Maknanya dia jadikan Al-Quran dan juga sunnah itu as a secondary sources. Maknanya sebagai sumber yang kedua, sumber sekunder bagi teks Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Mu'tazilah. Nabi kata di hari akhirat kita akan melihat Allah. Itu nas daripada Al-Quran. Melihat Allah, melihat bagaimana kita tak tahulah. Tapi Mu'tazilah kata mana mungkin kita boleh melihat Allah. Dan mereka menafikan hadis tersebut semata-mata untuk disamakan dengan logik, kerana bagi mereka Allah tu tak boleh dilihat seperti mana dilihatnya makhluk. Sedangkan Nabi kata dengan jelas kita akan melihat Allah pada hari akhirat seperti mana kita melihatnya bulan purnama. Mereka menafikan terus. Mereka menafikan terus sehingga mereka mengatakan hadis tu tak boleh diterima dari segi kelogikan, dari segi kelogikan akal. Itu Mu'tazilah. Adapun kelompok yang satu lagi dia terima lihat Allah, lihat seperti lihatnya makhluk. Gitu pun adalah kelompok yang menggunakan zahir semata-mata. Sedangkan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lihat seperti bulan purnama, jelas seperti bulan purnama, cuma Rasulullah tak sebut bagaimana bentuk penglihatan itu. Sama ada penglihatan itu adalah penglihatan dalam bentuk
ainul yaqin, penglihatan dengan menggunakan mata ataupun penglihatan dengan menggunakan hati kita. Wallahu taala a'lam. Wallahu taala alam. Cuma bagi kelompok pertengahan, mereka menerima melihat, cuma bentuk melihat itu wallahu taala a'lam. Allah yang lebih mengetahui kerana benda itu tak sampai kepada kita untuk memikirkannya. Kemudian ahli falsafah Islam pula berpegang sepenuhnya kepada dalil akli dan unsur-unsur agama ditafsirkan mengikut pendekatan akal dan falsafah. Pendekatan akal dan falsafah. Pada awal kurun keempat Hijrah, ketika kekuatan pengaruh Mu'tazilah masih berada di puncak, maka muncul dua orang tokoh ulama Islam yang sangat terkenal kewibawaannya dalam membela dan mempertahankan ahli sunnah daripada dipermain-mainkan oleh golongan yang menyeleweng. Dan mereka itu adalah Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Dan mereka ini muncul bila? Muncul pada zaman Mu'tazilah tengah kuat, pada zaman perbahasan falsafah tentang Tuhan tengah kuat. Dan mereka perlu belajar kaedah itu untuk menjawab apa yang dikemukakan oleh kelompok Mu'tazilah dan juga kelompok Ahlul Falsafah. Kedua-dua tokoh ini, terutamanya Abu Hasan Asy'ari, muncul dalam suasana kemelut dan pertarungan yang berlaku di antara golongan Mu'tazilah yang diasaskan oleh Abu Huzaifah Wasil bin Ata'. Abu Huzaifah Wasil bin Ata'. Abu Huzaifah sangat yakin dengan kewibawaan akal dalam menangani isu akidah, manakala golongan Mujassimah disebut juga sebagai antropomorfis dan Karamiyah, golongan Karamiyah terus berpegang dengan pendekatan lafzi ataupun pendekatan literal. Maknanya bertembung antara kelompok Mujassimah dan juga kelompok Mu'tazilah, maka muncul Abu Hasan Asy'ari berada di tengah-tengah antara kedua kelompok, itu. Abu Hasan Asy'ari sangat gigih dan berani membantras segala fahaman yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah pada ketika itu. Kesederhanaan sikap dan pendekatan Asy'ari ternyata apabila beliau menolak kedua-dua golongan di atas yang dianggap keterlaluan. Beliau menerima pendekatan ulama salaf dan pendekatan akal dalam memahami teks agama, tetapi tidak sampai ke tahap peranan dan kewibawaan akal dalam kalangan Mu'tazilah. Al-Asy'ari juga tidak menerima manhaj literal dalam memahami akidah seperti yang dianuti oleh golongan Mujassimah dan juga golongan Karamiyah. Tidak mengambil teks secara literal dan tidak menggunakan akal secara berlebihan sehingga mengetepikan dan juga mengkesampingkan nas. Pendekatan wasatiyah ini terkandung dalam dua ungkapan Abu Hasan Asy'ari. Pertama, dia kata manhaj dan dasar agama kita yang berpegang dengannya ialah kitab Allah dan juga sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diriwayatkan oleh para sahabat, para tabi'in dan juga imam-imam hadis. Kita berpegang dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni dia dikenali sebagai apa yang kita nak sebut istilah dia sebagai bapa kepada salaf. Bapa kepada salaf kerana Imam Ahmad bin Hanbal adalah tokoh yang banyak berperanan dalam bab yang menerangkan berkait dengan akidah. Dan penerusan kepada manhaj Imam Ahmad bin Hanbal ini diteruskan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir dan sebagainya yang kita gelar mereka sebagai kelompok salafiyah ataupun kelompok salafi. Mereka berpegang kepada apa yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yakni tidak mentakwilkan dan juga tidak mentafwidkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat mutasyabihah. Kerana apa? Kerana bagi mereka bila Allah sebut macam tu, maka kita beriman seperti itu tanpa kita menanyakan bagaimana bentuk yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, kerana Allah secara asasnya tidak menyerupai makhluk. Dia pegang gitu je. Jadi akidah mereka ni dia lebih simple, lebih sejahtera, lebih simple dan juga lebih mudah untuk difahami konsep pemahaman akidah ataupun cara pemahaman akidah mereka. Namun bila datang Abu Hasan Asy'ari, dia terpaksa bahas banyak benda sebab dia berhadapan dengan kelompok-kelompok yang banyak menggunakan akal pada ketika itu, sehingga akhirnya dia membahaskan perkara-perkara yang tidak dibahaskan oleh ulama-ulama sebelum daripada itu. Di situ ya sebenarnya kedudukan dianya.
Dia bila kita tahu telusuri sejarah, kita akan dapat melihat bagaimana kelompok ini muncul, bagaimana kumpulan ini muncul dan bagaimana mazhab ini muncul. Dan kadang-kala tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pertembungan yang berlaku dalam kalangan kedua-dua kelompok ini bukan disebabkan oleh ulama-ulama mereka yang sendiri, tetapi disebabkan oleh detaksub. Okey, pentaksub yang tidak memahami asas kepada perbezaan tersebut. Imam Malik dengan Imam Ibnu Ishaq, dia hidup sezaman. Mereka bertembung teruk tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Asas kepada pertembungan mereka bukan pertembungan di bidang ilmiah pada peringkat awal, tapi pertembungan di satu isu yang mana Ibnu Ishaq kata bahawasanya Imam Malik ini bukan daripada keturunan raja, melainkan dia ini hanyalah dia bukan daripada kalangan orang yang berasal daripada orang Islam, melainkan orang yang dimasukkan ke dalam Islam. Dia kata macam tu. Jadi Imam Malik terasa bila Ibnu Ishaq tulis benda tu dan karang benda tu, lalu dia karang kitab Muwatta Imam Malik, yakni kitab hadis yang dihimpunkan oleh Imam Malik. Ibnu Ishaq kata pula, itu ni hazal kitab, bawa datang kepada aku kitab itu, biar aku bedah dan aku baca kitab aku. Lagi terasa Imam Malik. Kemudian pertembungan itu mula berlaku sehingga Imam Malik tidak mengiktiraf Ibnu Ishaq dan Ibnu Ishaq tidak mengiktiraf Imam Malik. Bahkan Imam Malik memang menolak kesemua cerita-cerita yang dikemukakan oleh cerita-cerita sejarah ataupun cerita-cerita sirah yang dikemukakan oleh Ibnu Ishaq, kerana dia menganggap dia pernah mengatakan Ibnu Ishaq itu merupakan seorang Syiah hanya kerana pada pertembungan yang pertama yang melibatkan identiti Imam Malik itu sendiri. Jadi akhirnya bertembung diikuti oleh pengikut-pengikut selepas daripada itu, lalu akhirnya pertembungan itu berpanjangan. Cuma ulama yang datang kemudian yang tidak hidup dengan sezaman, mereka menilai kembali, mereka kata Ibnu Ishaq memanglah ada bab dia yang tak kena, tapi tak semua keseluruhan cerita yang dia bawa itu adalah cerita yang tidak benar. Maka Ibnu Ishaq diterima dan juga diiktiraf sebagai salah seorang tokoh ulama. Imam Al-Bukhari dia bertembung dengan guru dia Imam Muhammad Yahya Az-Zuhli dalam isu khalqul Quran, dalam isu kemakhlukan Quran. Imam Al-Bukhari dia pergi belajar lama, kemudian dia balik. Bila dia balik, dia start mengajar. Bila dia start mengajar, pada peringkat awal, tok guru dia galakkan pergi belajar dengan Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Sesungguhnya dia merupakan orang alim. Tapi bila lama kelamaan dia melihat ramainya orang dalam majlis Imam Al-Bukhari, itu satu. Kemudian ada pula tukang cucuk ataupun tukang yang jadi batu api. Sehingga mendakwa kepada Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, dia kata Bukhari telah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Lalu di situ bermulanya pertembungan tanpa dia selidik pun betul ataupun tidak betul apa yang dikatakan oleh Al-Bukhari. Lalu akhirnya berlaku pertembungan sehingga akhirnya Imam Al-Bukhari sendiri dihalau keluar daripada negeri dia pada ketika itu. Sebab tu kadang-kadang pertembungan ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah adalah disebabkan oleh sikap manusia. Bukan disebabkan oleh, kita kata apa? Bukan disebabkan oleh pemahaman mereka terhadap satu-satu perkara. Lalu setelah berlaku pertembungan sekian lama tu, muncullah satu kumpulan ulama yang cuba untuk mendamaikan aliran-aliran yang bertelagah ini selagi mana mereka masih mempunyai asas yang sama, iaitu untuk mentauhidkan Allah dan juga untuk membersihkan Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Maka datanglah ulama yang cuba untuk menggabung jalinkan antara kelompok Salafiyah, kelompok Asy'ariyah mutakallimin ataupun ahli kalam ini, dan mereka mengatakan perbezaan mereka itu hanya dalam perkara-perkara yang berkait dengan furu' akidah, cabang akidah, bukan perkara yang berkait dengan usul akidah. Maka sama ada kelompok Salafiyah yang dipelopori oleh Imam Ahmad, kemudian diteruskan oleh Ibnu Taimiyah dan anak murid dia, dan kelompok yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi, maka kedua-dua mereka masih diiktiraf sebagai ahli sunnah wal jamaah. Cuma cara mereka memahami sesuatu, memahami ayat-ayat mutasyabihah itu berbeza disebabkan oleh perbezaan latar belakang dan juga perbezaan pengalaman yang mereka hadapi pada ketika itu. Tu kata ulama-ulama yang datang untuk menjernihkan suasana itu. Okey. Jadi Imam
Abu Hasan Asy'ari tadi. Dia kata kita berpegang dengan apa yang dikatakan oleh Imam Abdullah Ahmad bin Hanbal. Dan sesiapa yang menentang ataupun menyalahi pendapatnya, maka dia menyalahi prinsip-prinsip di atas. Kemudian dia kata, beliau menyatakan bahawa sesungguhnya ada segolongan manusia yang menjadikan kejahilan sebagai asas pegangan. Ni yang paling penting ni. Mereka lebih cenderung bertaklid. Maknanya mereka nak cari sendiri, nak fikir sendiri, mereka tak nak. Mereka lebih cenderung bertaklid, mengkritik sesiapa sahaja yang menganalisis dasar agama dan menganggap perbuatan itu menyeleweng. Dalam menentukan masalah agama, hendaklah dikembalikan kepada sumbernya yang disampaikan, iaitu wahyu. Begitu juga masalah yang berkait dengan akal dan deria, hendaklah dikembalikan kepada sumbernya. Ia tidak boleh dicampur aduk antara masalah akliyah, masalah yang berkait dengan akal, dengan masalah sam'iyah, yakni apa yang didatangkan melalui nas, begitu juga sebaliknya. Maknanya dia kena pisah-pisahkan dan dalam masa yang sama kita kena kenal mana sumber dia dan bagaimana untuk berinteraksi dengan sumber tersebut. Dan kedua-dua ungkapan Imam Abu Hasan Asy'ari tadi jelas menunjukkan sikap kesederhanaan beliau. Dalam ungkapan pertama, beliau tidak mahu memberikan wibawa secara mutlak kepada akal sekalipun untuk memperkukuhkan akidah atau agama. Oleh itu beliau menekankan tentang perlunya umat Islam kembali kepada nas Al-Quran dan juga sunnah tanpa membuat takwilan yang jauh. Menurut Imam Abu Hasan Asy'ari, manhaj Ahlul Salaf merupakan sebaik-baik manhaj bagi umat Islam untuk diikuti dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah sebaik-baik contoh ikutan dalam menhayati manhaj tersebut. Itu yang pertama. Manakala setelah itu beliau juga berjuang bersungguh-sungguh untuk menghidupkan kembali manhaj Ahlul Salaf yang telah diterima dan dihayati oleh generasi pertama Muslim sebelum bertapaknya aliran Mu'tazilah. Dia berusaha untuk mempertahankan benda itu kerana benda itu merupakan satu bentuk ajaran yang murni sebelum munculnya kelompok Mu'tazilah. Manakala dalam ungkapan kedua, Imam Abu Hasan Asy'ari bersikap lebih terbuka dan menentang fikiran yang jumud dan taklid buta. Pada masa yang sama, beliau mengajak masyarakat Islam kembali kepada manhaj salaf. Beliau juga mengajak masyarakat Islam untuk memberikan perhatian dan tempat kepada peranan akal dalam mengukuhkan agama dan akidah yang dinyatakan oleh nas-nas agama. Maknanya, dia menerima kedua-dua manhaj. Manhaj yang pertama yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang beriman dengan apa sahaja yang disebut oleh Allah melalui Al-Quran dan juga Rasulullah melalui sunnah, dan dalam masa yang sama beliau juga menerima penggunaan akal dalam menisbatkan makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berpendapat dengan adanya paduan antara akli dan juga nakli, antara akal dan juga nas, adalah lebih mudah untuk meningkatkan kefahaman masyarakat Islam tentang akidah dan sekaligus memudahkan pula penyebarannya kepada masyarakat yang belum Islam. Kita pergi jumpa orang bukan Islam, kita baca Al-Quran dengan hadis, confirm lah dia tak terima. Maka apa cara dia? Kita kena menggunakan logik untuk menyampaikan perkara tersebut. Maka di situlah peranan akal diperlukan untuk menjadikan Islam itu mudah untuk disebarkan dan didakwahkan kepada orang lain. Walaupun demikian, keterbukaan Imam Abu Hasan Asy'ari, beliau tetap mengutamakan nas daripada akal. Dan ini jelas apabila berlaku percanggahan di antara akal dan juga nakal, di antara akal dan juga nas daripada Al-Quran dalam sesuatu isu akidah, maka nusus ataupun nas mesti diutamakan kerana nas itu lebih berwibawa dan juga lebih muktamad berbanding dengan akal. Dalam konteks Malaysia, manhaj wasatiyah sangat penting bagi menyeimbangkan antara aliran literalism. Literalism yang hanya pegang kepada ayat Al-Quran, kemudian berhukum dengan apa yang mereka baca daripada ayat Al-Quran itu tanpa melihat kepada panduan-panduan daripada para ulama. Aliran liberalism yang terlalu terbuka sehingga menafikan segala bentuk hukum. Dan dalam masa yang sama, manhaj wasatiyah juga sangat penting bagi menyeimbangkan satu lagi aliran yang dikenali sebagai aliran Sufism. Sufism yang melampau lah ni. Sufism dalam mengambil sumber akidah. Aliran Sufism terutamanya yang terlibat dengan fahaman batiniyah,
Mesti dihentikan. Kerana kadang-kala apa yang mereka sampaikan itu membawa kepada percanggahan yang besar antara akidah Islam dengan akidah batiniyah yang dibawa oleh mereka. Kalau tuan-tuan pernah dengar lagu M. Nasir, hai kersani mengalirlah di kau menjadi raksa dalam belikat punggungmu. Kersani itu dia merujuk kepada besi yang memberi kekuatan. Dan dia faham bila kersani itu mengalir, maka manusia ini dia akan mencapai satu tahap kekuatan yang super. Macam itulah hai kersani. Dalam ilmu kebatinan Melayu dan tradisi ilmu kebatinan Melayu memang ada benda ni. Dan tradisi ini diambil daripada apa? Daripada fahaman Kundalini. Kundalini daripada pemahaman agama Hindu ataupun tradisi kebatinan agama Hindu. Kan kita pernah sebut pada pertemuan yang terdahulu tentang sejarah kemasukan Islam di tanah Melayu. Sebelum kemasukan Islam di tanah Melayu tu, kita ada satu zaman yang dikenali sebagai zaman Hindu-Buddha. Dan kenapa Hindu-Buddha dapat bertapak dengan kukuh di tanah Melayu sebelum kedatangan Islam? Kerana dia ada persamaan antara tradisi kebatinan Melayu dengan tradisi mereka yang kemudian dicampur aduk dan dimasukkan ke dalamnya. Lagu Hai Kersani, lagu apa lagi? Yang burung apalah. Hey San Algojo. Hey San Algojo. Sebelum daripada lirik San Algojo tu ada cerita tentang burung berterbangan pergi ke satu tempat tu kan. Saya lupa dah lirik dia tuan-tuan. Tu pun ada tradisi. Ada kaitan dengan tradisi kebatinan Parsi. Tradisi kebatinan Parsi yang dipegang oleh kelompok aliran batiniyah. Dan insya-Allah kita akan bincang bab tu nanti. Bab tu nanti tentang aliran batiniyah di Malaysia dan bagaimana mereka bertapak di tanah Melayu suatu ketika dahulu. Mereka ini merupakan satu kelompok yang kelihatan seolah-olah kita kata macam pegangan orang Islam, tapi mereka ada satu bentuk kepercayaan sampai satu masa manusia itu akan bersatu dengan Tuhan dan sebagainya dalam konteks kefahaman wahdatul wujud. Dalam konteks kefahaman wahdatul wujud dan sebagainya. Okey, jadi bagi aliran literalis, mereka menolak perbahasan akli dalam menetapkan kebenaran akidah Islam. Apatah lagi perbahasan saintifik yang semakin mendapat tempat dalam kalangan umat Islam pada zaman moden ini. Golongan ini terlalu rigid sehingga menolak secara total sebarang unsur-unsur luar yang dikatakan boleh mencari kesucian sumber asli akidah, iaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Golongan yang menyalahi mereka dianggap sebagai ahli bid'ah ataupun menyeleweng daripada akidah Islam. Itu satu kelompok. Terlalu mudah untuk mengatakan orang terseleweng disebabkan mereka faham benda itu dengan cara mereka. Manakala golongan liberalis pula berpegang kepada kebebasan yang melampau dalam menggunakan akal walaupun kadang-kala bercanggah atau di luar akal dan deria manusia. Golongan ini menganggap berpegang kepada naus semata-mata adalah jumud dan akal menjadi penentu di saat berlaku pertembungan antara akal dan juga naus. Saya ambil contoh baru-baru ni bila berlaku banjir, ada sekelompok Muslim, dia pergi bersihkan kuil. Okey. Bagi kelompok liberal, mereka menerima benda tu sebagai nak menjaga keharmonian antara agama, menjaga kesucian, menjaga hubungan antara sesama manusia dan sebagainya. Jadi mereka menolak siapa-siapa yang mengatakan perbuatan itu adalah ditegah dalam agama Islam. Sedangkan kita, agama Islam, kita menegah benda itu kerana dia merupakan simbol kepada kesyirikan. Dan kesyirikan itu merupakan kezaliman yang terbesar. Yang merupakan kezaliman yang terbesar dan dosa yang terbesar. Yang dianggap dosa dalam Islam. Okey. Jadi kita menerima konsep menjaga hubungan sesama manusia. Menjaga hubungan baik sesama manusia, menjaga hubungan antara kaum dan sebagainya, tapi kita tak melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh syarak. Tapi tidak bagi golongan liberal, dia kata siapa-siapa yang mengatakan itu haram, maka kelompok itu sebagai kelompok jumud. Dia kata tidak berpijak kepada realiti dan sebagainya. Sedangkan hakikatnya kita dalam bab yang berkait dengan hubungan antara agama ni, Islam jaga, tapi dia ada batas-batas yang perlu dijaga supaya tidak terkeluar daripada batas yang dibenarkan oleh syarak. Okey, jadi golongan liberalis ni dia menganggap orang yang berpegang kepada naus semata-mata adalah jumud
Dan dia kata akal menjadi penentu di saat berlaku pertembungan antara akal dan juga nakal. Penentang golongan ini akan dilabel sebagai apa? Golongan fundamental ataupun golongan konservatif, golongan liberalis. Golongan liberalis yang melampau lah, yang melampau sehingga mengetepikan nas ketika mana membicarakan tentang satu-satu perkara. Dalam masa yang sama, wujud satu lagi aliran. Selain daripada kelompok literalis, kelompok liberalis, dia ada satu lagi kelompok yang dikenali sebagai kelompok Sufism. Yang gemar mengambil sumber-sumber akidah, menerusi pengalaman-pengalaman kerohanian seperti ilham dan juga kasyaf. Ilham, tak ada seorang ulama yang menafikan secara mutlak tentang kewujudan ilham. Maknanya ilham itu wujud. Kasyaf pun boleh jadi wujud. Namun para ulama kata kalau kasyaf ataupun ilham yang mereka terima itu merosakkan sumber-sumber dalam agama, maka confirm itu kasyaf daripada syaitan, bukan kasyaf daripada Allah Subhanahu wa taala. Selagi mana tidak merosakkan sumber-sumber agama dan tidak mencipta amalan-amalan baru yang bertentangan dengan agama, maka pada ketika itu ianya masih dalam kategori yang boleh diterima. Kerana kasyaf ini merupakan sesuatu yang mungkin boleh terjadi, boleh ada dan juga boleh tidak ada. Tapi nak percaya kepada kasyaf secara mutlak tidak boleh, dan nak menolak secara mutlak juga tidak boleh. Maknanya benda tu mungkin boleh ada, boleh jadi ada, dan mungkin boleh jadi tiada. Kemudian ada dalam kalangan kelompok sufi ini yang menerima dan mengambil sumber-sumber akidah menerusi mimpi. Mimpi ni dia ada beberapa keadaan lah. Ada mimpi yang benar dan ada mimpi yang berasal daripada godaan syaitan ataupun daripada syaitan. Maka mimpi-mimpi seperti itu, mimpi-mimpi ini tidak boleh dijadikan sebagai sumber dalam hukum dan tidak boleh dijadikan sumber dalam akidah. Kenapa kamu berzikir cara ni? Tok guru saya mimpi Nabi datang ajar dalam mimpi zikir cara ni. Sedangkan zikir itu tidak terdapat langsung dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Maka mimpi dalam bentuk itu tidak diterima penhujahannya dari segi akidah. Begitu juga yang menganggap dan mengambil sumber-sumber akidah menerusi yaqazah. Yaqazah ni telah dibincangkan secara panjang lebar oleh para ulama, dan bab yang berkaitan dengan yaqazah ini dia hanya akan terjadi dalam beberapa keadaan. Yang pertama, ada satu hadis Nabi kata, man ra'ani fil manam qad ra'ani fil yaqazah. Siapa-siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia akan melihat aku secara jaga. Hadis itu merujuk kepada sahabat Nabi yang belum berhijrah ke Madinah pada ketika itu, dan apabila mereka berhijrah ke Madinah, mereka pun dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Manakala yang kedua yaqazah dalam kerangka yang kedua ialah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Kemungkinan besar. Adapun duduk dalam satu-satu majlis tiba-tiba Nabi hadir disebabkan buat itu dan juga buat ini, maka itu kebanyakan para ulama tidak menerima konsep yaqazah seperti itu. Kita baca. Yaqazah ialah bertemu secara jaga ataupun sedar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah menolak berlakunya yaqazah, yakni bertemu secara jaga dengan Rasulullah ataupun mereka yang sudah mati. Mengenai hadis yaqazah, Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan terdapat beberapa pandangan ulama mengenai maksudnya itu. Yang pertama, yaqazah itu hanya boleh melihat Rasulullah secara jaga, iaitu mereka yang hidup semasa hayat baginda. Ataupun orang yang bermimpi itu boleh melihat benar-benar apa yang dimimpikannya secara jaga semasa di akhirat nanti. Ataupun orang yang bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dapat melihatnya di hari akhirat dengan cara melihat yang khusus kerana hampirnya dia kepada Rasulullah. Dan perkataan ini dinukilkan, dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab dia, Syarah Sahih Muslim. Berkenaan hadis yaqazah juga, Ibnu Hajar Al-Asqalani memberi komentar seperti berikut. Dia kata keadaan ini sangat bermasalah. Ini kerana sekiranya kita membawa lafaz hadis ini secara zahir, maka sudah tentu kesemua mereka yang disebutkan adalah terdiri daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkemungkinan syubhah akan berlaku sehingga hari kiamat. Ia mengelirukan kerana sekumpulan besar di kalangan sahabat telah bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah baginda wafat. Ada sahabat yang bertemu dalam mimpi, tetapi tiada seorang pun yang mendakwa melihat Nabi secara jaga ataupun perkhabaran yang benar yang tidak boleh disanggah. Dia kata,
Imam Al-Qurtubi juga amat mengingkari sesiapa yang mengatakan bahawa sesiapa yang melihatnya dalam mimpi, maka telah melihat hakikatnya. Kemudian dia juga akan melihatnya secara sedar. Imam An-Nawawi juga menafikan berlakunya yaqazah. Bagaimanapun terdapat para ulama yang membenarkan yaqazah. Seperti Imam As-Sayuti dalam kitab dia Tanwir Al-Halaq fi imkan ru'ya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam jiharan aul malak, ataupun karangan Imam Qastalani berjudul Al-Mawahib Al-Laduniyah bil Syarh Zarqani, dan juga kitab karangan Imam As-Subki. Imam As-Subki ni famous lah dalam kalangan mazhab Syafi'i kan. Tentang karamah para wali. Tentang karamah para wali dalam kitab dia Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Hakikat sekiranya dibaca kitab-kitab karangan para ulama ini, tiada seorang pun di kalangan mereka yang mengiktiraf yaqazah sesat sebagaimana yang diimani dan dipegang oleh sesetengah ajaran sesat seperti Al-Arqam. Sesungguhnya para ulama yang membenarkan yaqazah dengan Rasulullah, kesemua mereka sepakat mengatakan ia hanya berlaku melalui karamah para wali. Karamah pula perlu difahami sebagai sesuatu yang diperolehi, bukan dalam bentuk dipelajari ataupun diminta. Ia merupakan perkara yang mencari adat yang berlaku ke atas orang soleh sebagai penghormatan ataupun takriman oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Ni semua orang dakwa boleh mimpi bertemu dengan Rasulullah, dan semua mendakwa yaqazah dengan Rasulullah. Maka itu adalah satu masalah yang besar. Jadi kelompok Sufism juga kita kena hati-hati, selain daripada kelompok liberalism dan juga kelompok literalism. Wallahu taala a'lam. Dah bunyi amaran dah tadi tu. Jadi kita berhenti di sini insya-Allah. Kalau ada soalan tuan-tuan. Sini.